Geekfam, Angkor PUBG Sports dan juga Bigatron Red Aliens dari Grup D. Selain daripada itu, semua 16 pasukan akan anda dapat saksikan pada waktu ini, termasuklah Axis Red One, pasukan dari Malaysia yang tadi tidak bermain di pusingan yang kedua. Direhatkan disebabkan mereka berada dalam Grup B, tapi kali ini mereka akan kembali semula di 3 pusingan yang terakhir. Inilah dia kapal terbang kita akan bergerak lurus dari kawasan kiri Sosnovka Military Base hinggalah ke arah kiri Severny, di mana seperti yang saya rasa anda semua telah pun ketahui daripada series Scream dan sebagainya, Team Secret akan turun di Severny. Dan kali ini disebabkan oleh adanya The Infinity berbanding dengan pusingan pertama, Axis Red One akan mengambil kawasan yang berbeza. Sebab tadi waktu The Infinity tak ada, mereka turun di SMB. Tapi of course, The Infinity ada satu aura yang tersendiri membuatkan Axis Red One mengambil keputusan untuk mencari tempat looting yang berbeza. Apabila adanya The Infinity bersama-sama dengan mereka, NFT Sports akan pergi ke arah Novo Rap Noye, BN United. Sebentar tadi mereka turun di Novo, tapi nampak gaya mungkin mereka akan mengambil kawasan Milta untuk pusingan kali ini. Tak berapa nak pasti sangat, atau mungkin mereka akan melakukan looting di kawasan rumah kecil. Bila dia circle, wow. Betul-betul ke bahagian kiri, Amy. Yep. Betul-betul kiri dan terus saja ditunjukkan akan merangkumi kawasan darat dan juga air juga ketika ini. Tapi lihatkanlah ada dua pasukan berbeza turun ke tempat yang sama. Tapi untuk Porsche, wow, senjata yang sangat-sangat baik telah pun ditemui oleh Porsche. Turun terus memberi senjata yang sangat-sangat baik dan ini akan memberikan peluang untuk mereka melanggar Yangon Galacticos. Lot hanya ada satu pistol dan juga S1987 untuk rumah Porsche. Dia duduk dalam satu perumahan yang mempunyai segala-galanya. Tom juga telah pun berjaya untuk menemui satu AKM dan sekarang ini gerakan dilakukan oleh pasukan V Gaming mungkin akan menjadi sangat-sangat lancar dengan segala-gala senjata yang ada dekat mereka. Saya rasa tak ada masalah besar pun. Lord, dia kena menunggu kalau ada sesiapa yang cuba-cuba untuk rush, dia boleh menggunakan shotgun yang diguna pakai oleh beliau untuk mendapatkan satu hit saja terhadap pihak lawan. Tapi satu lawan dua, kita lihatkan bagaimanakah kesudahannya di antara Yangon Galacticos dan juga V Gaming. Tapi kekuatan shotgun untuk close range tidak boleh dipandang rendah. Senjata yeah. biarkanlah. Hanya satu hit saja diperlukan, especially waktu awal permainan kita tahu kekurangan dari segi armor, kekurangan dari segi vest, kekurangan dari segi helmet akan membantu pengguna-pengguna shotgun untuk mendapatkan knockdown mudah seperti itu. Tapi itulah dia. Bantuan. Tamio telah pun sampai dan dua knockdown yang begitu awal sekali daripada Lord. Oh, sakitnya. Begitu menyakitkan sekali untuk V Gaming, Porsche dan juga Tom. Terus saja dihantar pulang ke lobby. Walaupun sebenarnya tadi di dalam kawasan compound ini, V Gaming ada kelebihan dari segi nombor. Mereka ada 2 orang berbanding dengan Yangon Galacticos yang ada hanya seorang saja. Tapi itulah, baru je saya nak cakap pasal kekuatan shotgun di dalam early battle telah pun ditunjukkan dan dibuktikan sebentar tadi oleh pemain daripada pasukan Yangon Galacticos tersebut. 2 mata yang sangat-sangat penting sekali telah pun berjaya untuk mereka kumpulkan baru je 3 minit berlalu, Amy. Ya, V Gaming pasti akan berasa sangat-sangat sakit dan juga sangat-sangat sedih ketika ini. Sepatutnya mereka boleh menang dengan mudah. Mereka ada senjata yang lebih berbanding dengan pasukan ataupun pemain yang terakhir yang ada betul-betul bersorangan tadi. Tetapi malangnya disebabkan mereka yang merusuh, mereka yang tersilap langkah, mereka yang terkena lalu tersungkur dengan kedua-dua pemain mereka hilang begitu sahaja. Kekuatan shotgun tidak boleh dipandang rendah dan ianya dibuktikan oleh pemain daripada pasukan Yangon Galacticos. Tapi untuk BN United yang berada di kawasan Novo akan ditemani oleh NFT, Lipi, juga Ramanos sedang berada di bahagian kiri. Manakala salah seorang lagi pemain mereka, si Toron akan berada di satu-satunya compound yang ada di seberang jalan. Tapi sekarang ini daripada Noas, dia ada satu UMP. Mungkin dia boleh menunggu saja mana-mana pergerakan dari pihak lawan mereka. Dia akan cuba untuk melepaskan tembakan selepas itu. Tapi RRQ Rio tenang di kawasan school tanpa sebarang pengacauan langsung. RRQ akan selamat di school. Lagi-lagi kita tahu tim daripada Malaysia yang kita pasti adalah EVOS, tapi mereka tidak ada ketika ini untuk SEA Championship. Ya, itulah dia pertempuran dari segi drop spot yang kita nanti-nantikan, tetapi masih lagi belum ada pertempuran yang berlaku di kawasan Novo Rap Noye. Tidak seperti apa yang terjadi kepada V Gaming dan juga Yangon Galacticos di satu kompon kecil je sebenarnya di bawah Bukit Gatka.
Sebabkan pada waktu ini masih lagi dengan 62 orang pemain BN United. Untuk pusingan yang pertama tadi tak ada NFT, sebab tu mereka boleh turun di kawasan Novo tanpa segan silu. Tapi dengan adanya kedua-dua pasukan pada waktu ini, dan masing-masing tidak mahu untuk mengalah, membuatkan mungkin akan ada pertempuran berlaku. Tapi diorang tak boleh lama-lama sebab zone tidak meliputi kawasan Novo, ia ditarik ke bahagian kiri. Tapi dari segi total damage paling banyak sekarang ini adalah Pops dan juga Jasper daripada pasukan MS Chonburi, diikuti oleh Lamborghini dari D Xavier, kemudian Vampire Esports, Luke. Dengan 786 damage, memang penuh dengan tim-tim Thailand sebenarnya. Ya. Di dalam pengumpulan most damage tersebut. EVOS Reborn kali ini akan beraksi kembali. Tadi berehat seketika. Redface, Lizard, Microboy dan juga KF. Tidak ada perubahan dari segi line up yang berlaku untuk pasukan mereka. Tetapi satu season, totally 1 bulan, bukan 1 bulan, lebih daripada 1 bulan sebenarnya. Mereka telah pun berehat disebabkan kegagalan mereka memarakan diri atau melarikan diri daripada PMNC Indonesia ataupun PMIC. Ya. Buatkan mereka tidak dapat untuk bermain PMPL Indonesia, tetapi mereka ada slot di PMPLC. Ya. Dan inilah detik di mana mereka perlu untuk membuktikan diri mereka kembali dan seterusnya mendapatkan slot ke PMGC kalau mereka nak main lebih lama untuk season yang keempat ini. Ya, jika korang semua tidak tahu macam mana EVOS Reborn boleh masuk. Untuk season yang ketiga, mereka dapat nombor 2. Dan untuk season yang ketiga, 2 tempat teratas akan mempunyai peluang untuk masuk ke season yang keempat. Ini ada season yang keempat yang anda lihatkan. Ada lagi peluang untuk EVOS Reborn untuk meneruskan perjalanan mereka. Tapi untuk MS Chonburi, mereka merupakan pasukan yang berada di tangga yang kelima, tak silap saya. Untuk secara total untuk mendapatkan slot tangga yang terakhir ataupun slot yang terakhir mereka dapatkan. Tapi hari ini mereka tunjukkan satu permainan yang begitu cemerlang sekali di dalam 2 game yang terawal. Saya tak pasti bila, saya tak pasti mengapa, tapi sekarang ini mereka betul-betul belajar kesilapan mereka mungkin dan mereka sekarang ini sedang mencari peluang untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Ada 16 pasukan untuk setiap round, tetapi secara keseluruhannya akan ada 20 pasukan yang akan bertanding berlawan sama sendiri untuk mendapatkan peluang pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu 4 yang slot. Sebelum ni saya nampak macam ada 2 ke 3 slot je kan. Dia memang dah last minute tukar ke macam mana? Sebenarnya ada probability baru untuk PMGC yang masih lagi belum rasmi. Nanti mungkin akan diterangkan ataupun diumumkan apabila ianya telah pun menjadi rasmi. Tapi buat masa sekarang ini, slot telah pun meningkat daripada 3 menjadi 4. Seperti yang telah pun diterangkan di awal siaran. Ada 4 slot daripada 4 tim yang memang dah melayakkan diri ke PMGC secara langsung daripada negara masing-masing, iaitu D Xavier, kemudian Team Secret, Genesis Dogma Gates dan satu lagi pasukan adalah The Infinity. Yang lain semua, kalau mereka nak slot, termasuklah Bigatron Alien. Kalau mereka nak slot, mereka perlu untuk mendapatkan slot tersebut daripada C Championship ini. Axis Red One, tembakan telah pun dilepaskan sebentar tadi ke arah RRQ Ryu. Satu rotasi yang bertembung di luar kawasan Pochinki. Tapi saya tak pasti sama ada kawasan ini masih diliputi oleh circle ataupun tidak. Nampak macam ya. Tapi saya rasa kebanyakan pasukan telah pun mula mengorak langkah untuk mendapatkan lebih ke bahagian kiri. Sebab tadi circle tu memang boleh dikatakan hampir 50% dalam kawasan air. Ya, setuju. Tapi kalau kita lihatkan bersama-sama untuk liga kali ini, bak kata Stol pun kami tak pasti adakah tempat yang pertama akan dapatkan satu slot tersebut ataupun ianya kesemua yang akan diberikan ketika grand final nanti. Dia sebab yang asal dia, 3-3 tu daripada grand final. Sekarang ni bila jadi 4, saya tak pasti sama ada satu akan dapat daripada liga, 3 daripada grand final ataupun still semua daripada grand final tapi ianya telah pun bertambah menjadi 4. Nanti kami akan mendapatkan kepastian tetap perkara tersebut. Walaupun sekarang ini permainan lebih perlahan lah berbanding dengan Erangel yang pertama tadi. Ya, betul, setuju. Jadi kalau adanya satu slot daripada liga, saya rasa pastinya ramai akan cuba untuk meletakkan diri mereka di tempat yang teratas dan saya rasa tak ada siapa pun yang akan lebih kepada cuba untuk mencari gameplay masing-masing ataupun cuba untuk mencari kelemahan masing-masing. Dan sekarang ini MS Chonburi, Podzai dan juga TG13 berada di kawasan berdekatan dengan Ruins, tapi
BN United telah pun memulakan langkah mereka untuk masuk ke dalam circle di mana mereka antara salah satu pasukan yang sangat-sangat jauh daripada circle. Lebih kurang 2 kilometer juga sekarang ini di antara mereka dan juga circle. Tapi circle akan tarik berada betul-betul di bahagian kiri. Untuk pasukan BN United, mereka mempunyai kenderaan yang mencukupi. Salah satu kenderaan tidak mempunyai minyak, jadi dia terpaksa untuk menumpang rakannya. Tapi EVOS Rebound pun berada dengan agak selamat di kawasan dalam bulatan kita. Tembakan diberikan terhadap Onyx. Jeff akan meloloskan diri dengan sangat-sangat baik. Ini adalah satu kedudukan yang agak menarik sebab The Infinity tahu bahawa ada pasukan yang turun di kawasan kepulauan militeri bersama-sama dengan mereka. Dan itulah dia, Lipi telah pun dikesan. Tapping cuba untuk dilepaskan oleh God Tani. Dia tahu dekat bahagian bawah jambatan tersebut ada kelibat satu bagi. Lipi akan terkena sedikit damage, agak berbahaya untuk NFT Sports. Tadi untuk pusingan yang kedua yang mereka bermain di Miramar, mereka tidak beraksi dengan begitu cemerlang. Ramones telah pun berjaya untuk dikesan. Cantik sekali tapping Mini 14 daripada God Tani. Satu benda yang best bila kita tengok pasal The Infinity ni, mereka sangat-sangat mementingkan firepower individu. Sebab mereka memang jarang untuk dekat 4 orang duduk tempat sama. Mereka akan buka seluas-luasnya. Selagi mereka boleh buka, mereka akan buka. Dan hasilnya pada waktu ini kita lihatkan, Svavel memang akan dijatuhkan. Oh tidak, dia dapat flick terhadap Nuzi. Walau weh. Sakit. Itu sangat-sangat sakit. Itulah perkara yang tak disangka-sangkakan. Tetapi mereka sedikit lewat untuk memberikan tidak balas. Pemain tersebut tetap jatuh. Tapi untuk pasukan NFT, mereka telah tersekat di kawasan jambatan. 3 lagi pemain mereka masih lagi senang dari bahagian belakang. Dan scope untuk Mela masih lagi akan melihatkan kawasan persisiran pantai tersebut. Salah seorang pemain di bahagian kanan sekarang ini telah pun mula untuk berangkat-rangkat cuba untuk mencari bantuan. Tapi Ramones akan menggunakan first aid kit terlebih dahulu mungkin. Mela, jika dia telah pun menampakkan ada seorang pemain sedang berada di tempat yang terbuka. Melang cuba untuk dicari. Ada tembakan daripada bahagian kanan. Tidak disedari ketika ini NFT akan hanya berbaki 2 pemain sahaja. Lipi berhenti pula secara tiba-tiba di tempat yang terbuka dan ini akan memberikan peluang terhadap God Tani. Tapi God Tani pergi ke depan. Dia cuba untuk menabrak ke hadapan. Mungkin dia tak sedar tapi tembakan berterusan dengan 1 Sixto. Kedua-dua pemain telah pun hilang 2 berbalas 2. Ya, 2 berbalas 2. Satu pemberhentian yang begitu baik sekali ditunjukkan oleh Flippy di kawasan lereng tersebut. Sebab memang langsung tidak dijangkakan oleh God Tani yang tadi cuba untuk bergerak masuk ke dalam circle dan seterusnya. Dijangkakan bahawa NFT mesti dah caw ni sebab 2 orang dah jatuh kan. Takkan dia orang nak fight lagi. Tapi perkara tersebut langsung tidak disangkakan oleh beliau dan hasilnya Lipi ataupun Flippy dekat sini berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Dan hasilnya masing-masing ada 2 mata singkir untuk kedua-dua pasukan tersebut. Flippy hanya tunggu saja pasukan The Infinity untuk caw, untuk gerak dulu daripada kawasan ini. Tapi nampak macam The Infinity masih lagi ingin memanjangkan pertempuran di kawasan luar circle ini. Ya betul tu. Dia juga tidak always barang first aid kit. Healing games tidak boleh untuk dilakukan oleh si Lipi ketika ini. Lagi-lagi circle yang seterusnya akan mula untuk muncul. Logan sekurang-kurangnya mungkin dia mempunyai kit yang mencukupi untuk bertahan di kawasan zon biru. Dan circle akan tarik lagi kawasan kiri. Lebih kurang 30%, 35% kawasan perairan. Manakala selanjutnya adalah kawasan darat sahaja. Tapi Kit yang sedang berada di sebalik tembok bersembunyi melihatkan MS Chomburi. Tapi Kit akan melepaskan tembakan terhadap TG3. Oh, cantik sekali tembakan belau. Dan dia akan dapatkan 1 kill yang sangat-sangat mudah sekali terhadap lawan mereka. Betul-betul licik menunggu dan terus menunggu sahaja. Dan kesabaran itu menghasilkan satu ganjaran yang baik. Team Secret. Setiap perubahan dari segi rotasi yang mereka lakukan dekat sini berjaya untuk membuahkan hasil. Kit tembakan yang betul-betul tajam tadi sebab dia ada tempoh masa sedikit saja waktu main MS John Buri tersebut naik ke bahagian atas kereta dan cuba untuk membawa kenderaan tersebut berlalu pergi. Tapi tembakan Kit memang betul-betul tajam tadi. Kita dengar bunyi headshot telah berjaya untuk diperoleh oleh Kit. Tapi Team Secret dapat mendapatkan satu kawasan bukit untuk mereka memulakan sesi farming kill ataupun mencari pasukan-pasukan yang melakukan rotasi di kawasan mereka ataupun di persekitaran mereka. Tapi perlu berhati-hati kerana depan mereka ini adalah 2 pasukan yang boleh dikatakan agak mantap juga di liga masing-masing. Axis Red One masih lagi berbusing-busing, masih lagi berlega-lega, masih lagi tercari-cari di manakah tempat untuk mereka mainkan. Dan akibatnya mungkin pada waktu ini, salah satu kenderaan yang dimiliki oleh pasukan mereka mungkin akan dihancurkan oleh pasukan Onyx Esports. Henop akan ditekan pula oleh si Sky Only dengan satu lontaran bom tangan yang sangat-sangat tersasar jauh betul. Lontaran bom tangan tersebut. Sehingga telah pun pergi ke tempat yang lain. Sky Only masih lagi ada 1 bom tangan. Cubaan kali yang kedua. Mungkin akan cuba untuk mendapatkan Henop. Oh, bom dia sekali lagi tidak akan terkena terhadap si Henop. Sekarang ini Henop akan mula untuk berputar di bahagian harapan beliau.
1 lawan 1, tetapi sebenarnya Onyx ada bantuan daripada bahagian belakang. Inop sukar sebenarnya dia untuk bertahan dekat kawasan ini yang begitu lama. Voki telah pun terjatuh. Inop nyawanya lebih kurang 20% saja lagi yang tinggal. Sky only harus pergi ke depan berikan tekanan, tapi tembakan dia satu pun tidak terkena sekarang ini. Dia masih lagi mencari dan pemain tersebut sedang bersembunyi di sebalik semak dan sebalik pokok ini, tapi tembakan daripada Sky only akhirnya dijatuhkan oleh orang yang lain, iaitu Sambe daripada satu sudut yang berbeza. Exist Red One. Penempatan yang dipilih oleh pasukan mereka ketika ini kelihatannya sedikit gagal dan seorang pemain mereka terus saja dia terpulang ke lobi terlebih dahulu. Ya, memang kalau kita lihatkan sebentar tadi, Heinuk dibiarkan berseorangan. Mika dan juga Kacang Susu telah pun mencari perlindungan di kawasan compound rumah ini. Tapi Voke, saya tak pasti kenapa dia boleh ada di kawasan open dan itu adalah satu perkara yang agak sukar untuk menyelamatkan beliau. Boleh dikatakan gamble juga kalau ingin melakukan revival terhadap Voke sebab anda terpaksa untuk korbankan kenderaan yang anda miliki untuk menyelamatkan Voke. Tapi mungkin itulah yang akan difikirkan oleh Mika? rakan sepasukannya. Mika pada waktu ini terus saja memandu bagi ke bahagian hadapan. Nasib baik, kawasan jerami itu boleh dikatakan agak tebal. Memberikan perlindungan agak besar tapi ya, memang risiko tinggi bila revive di kawasan open. Yeah. Itulah sama ada anda nak biarkan dia mati secara langsung ataupun anda revive tapi mungkin kenderaan anda hancur, ataupun anda revive tapi dua-dua gone dan anda akan mengurangkan lagi manpower anda. Tapi itu ada circle tamu ditunjukkan pada waktu ini. Tiba-tiba kita lihatkan Genesis Dogma, walaupun mereka melakukan satu rotasi yang tidak berapa jauh daripada kawasan Primos, mereka ada kedudukan yang boleh dikatakan agak baik di bahagian selatan tersebut. Adakah mereka mampu untuk membuktikan atau menunjukkan gameplay konsisten yang mereka tunjukkan di peringkat Liga? Flippy dapatkan silence, NFT walaupun tinggal berdua, masih lagi ada impak yang berjaya untuk mereka berikan. Yup, dan ini daripada segi point untuk Mac Wrangle saja kan, tak silap saya. Dan kalau kita lihatkan sekarang ini MS Chomburi masih lagi sedang berada di atas untuk mula markah di Wrangle. Ialah Wrangle kita yang kedua, tapi Kacang Susu akan tinggal berseorangan saja dalam perumahan ini. Nasib yang tidak begitu baik untuk mereka. Lalu satu kawasan hilang satu. Voke pula yang terlalu jauh. Cuba untuk dibantu oleh si Mika. Juga gagal mengakibatkan hanya tinggal dia berseorangan saja. Tapi Team Secret, satu rotasi yang agak jauh dilakukan oleh pasukan mereka. Tidak akan terus masuk ke dalam belatan dengan begitu saja. Tapi sekarang ini MF5 melihatkan Watoy berada di bahagian belakang bagi tersebut. Dan sekarang ini Jumper telah pun berada di bahagian hadapan. Jumper masih lagi mempunyai satu pokok untuk menjadi tempat beliau yang begitu baik sekali. Tapi Jumper terlampau terburu-buru untuk pergi ke depan. Dia telah pun terjatuh. iShot datang ke depan. Kid dan juga iShot sekarang ini telah pun mula untuk melakukan satu gerakan yang terlalu agresif terhadap lawan mereka. Kid dengan satu lontaran bom tangan dilemparkan terlebih dahulu. Mungkin akan terkena terhadap lawan mereka di bahagian atas. Tapi malang sekali bom itu tidak akan berjaya terhadap sesiapa. Tony K di sebalik tembok tersebut, kedua-duanya akan membalaskan bom tangan sama sendiri, tetapi kelihatannya Tony K yang akan menerima tekanan yang begitu hebat. 3/4 ketika ini. Ya, 3/4, tapi saya rasa apa yang ditekankan oleh pasukan Team Secret pada waktu ini adalah untuk menyelit masuk saja dalam compound telah dipegang oleh pasukan FaZe Clan pada waktu ini. Kid, cantik sekali Kobe yang beliau lakukan terhadap MR5. Dan MR5 berseorangan saja dalam kawasan rumah tersebut. Tanpa pula ada bantuan secara tidak langsung oleh pemain daripada pasukan FaZe Clan sendiri. Melontarkan grenade ke arah MR5. Sebabkan nyawa pemain tersebut lebih rendah. Tetapi mereka dapatkan kejatuhan antara iShot dan ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya untuk Team Secret. Kid telah pun dipush dan itulah dia rata untuk Team Secret di tempat yang ke-14. Sayang, 1000 kali sayang untuk Team Secret. Untuk kedua-dua Erangel yang mereka mainkan masih lagi tidak membuahkan hasil, tapi tidak mengapa. Apa yang lebih penting untuk weekdays ni adalah mereka dapat menempatkan diri, even dapat nombor 16 sekalipun. Super Weekend akan reset dengan poin baru dan poin Super Weekend saja yang akan dikira untuk menentukan siapa yang akan pergi ke Grand Final. Yap, setuju sangat-sangat tentang perkara tersebut. Tapi RRQ, mereka pula yang akan melakukan satu gerakan ke arah yang lain dan Gone Galacticos telah pun bersedia untuk melakukan tembakan, tapi Lord tidak akan berjaya ke. Mungkin dia akan berjaya untuk dapatkan satu kejatuhan, tapi sekarang ini si Kacang Susu akan mula untuk ditabrak oleh 2 ke 3 4 orang pemain sekarang ini, tapi 2 pemain telah pun terjatuh. Kacang Susu masih lagi terselamat berseorangan saja 1 lawan 2, tetapi sekarang ini Kacang Susu akan turun terlebih dahulu. Dia cuba untuk mencari si Mod, dapat satu. Wow. Oh, mungkin dia boleh meratakan kesemuanya yang ada kat bola ini, tetapi Kacang Susu akan mula untuk naik kembali ke tingkat atas. RRQ sekarang ini setelah pun diberikan tekanan daripada arah yang lain, tapi Lord akan cuba untuk dapatkan Onyx dan sekarang ini nyawanya 1 titik saja lagi tinggal. Kita lihatkan sekarang ini Kacang Susu boleh sebenarnya untuk mendapatkan pemain daripada pasukan RRQ Rio, tapi malang sekali Asa telah pun melakukan healing sebentar tadi membuatkan pasukan Exist Red One akan terkeluar awal di tempat yang ke-13 di pusingan yang ketiga ini. Circle yang keempat masuk circle yang kelima. Adakah ianya akan ditarik? Adakah ianya akan lebih ke bahagian kiri? Ravenclaw akan mendapatkan Korpai dengan satu lontaran nade. Tapi circle ya masih lagi akan berpihak kepada GDGID ataupun Genesis Dogma Gates bersama-sama dengan pasukan EVOS Reborn dan juga satu-satunya pemain tinggal untuk The Infinity. Cumanya bila dia tinggal seorang, kejap lagi tempat yang dia pegang itu
confirm akan kena langgar. Antaranya mungkin oleh pasukan Four Rivals. Tapi Stone akan menjatuhkan Apple. Itu menyebabkan pasukan Four Rivals terpaksa untuk reset buat seketika. Sebelum mereka mengorak langkah untuk masuk ke dalam circle yang berikutnya dalam masa 20 saat lagi. Yup, tapi telah ada Ravenclaw akan mendapatkan satu Grenade Eliminator. Satu kill dengan satu boom tangan. Tapi Face Clan dikeluarkan juga di tempat ke-12 dengan 3 mata singkir. Yangon Galacticos. Perlawanan awal ini membawa satu keyakinan yang tinggi untuk pasukan mereka. Setelah mereka dapatkan 2 kill, mereka kumpulkan lagi dan sekarang mereka dah ada 6 kill. Dan sekarang ini pasukan Vampire pula akan memberikan tekanan terhadap Four Rivals. Mereka ada lebih kurang keempat-empatnya masih lagi hidup, tapi bom yang tangan yang sedang dilemparkan ke depan belum lagi berjaya untuk mendapatkan mangsa mereka. Four Rivals selamat lagi dengan ketiga-tiga pemain, tapi Schweppes akan cuba untuk meletupkan Apple. Berjaya untuk dapatkan satu dan sekarang ini dia akan membuka satu laluan untuk masuk ke kawasan hadapan mereka. Mereka akan menabrak terlebih dahulu. Apple akan dibiarkan saja di bahagian hadapan Ritz. AP kesemua telah pun bersedia, tapi itulah dia Apple juga. Telah pun dia terpulang ke lobby terlebih dahulu untuk pasukan Vampire. Mereka ada keempat-empat pemain. Ritz juga telah pun di knockdown. Tinggal 2 saja lagi yang terselamat tapi ditembakkan daripada bahagian belakang. Stone cuba untuk dapatkan pemburu dan AP, tapi mereka berjaya untuk meloloskan diri dan masuk ke kawasan yang lebih selamat. Ya, mereka akan berjaya untuk bila masuk dalam circle yang seterusnya dan pada waktu ini kita lihatkan EVOS Reborn datang pula ke compound telah pun dipegang oleh pasukan Onyx Esports. Tidak berapa jauh kita dapat lihatkan kelibat Yangon Galacticos. Jeff telah pun bersedia untuk sebarang pushing yang bakal dilakukan oleh pasukan musuh. Tapi sebenarnya dia yang kena masuk ke kawasan EVOS Reborn sebab sekarang ini dia tak ada dekat dalam circle yang berikutnya yang telah pun mula menutup. Adakah mereka mampu ataupun tidak untuk berlawan dengan pasukan EVOS Reborn sebab dekat bahagian belakang, kalau mereka lambat masuk circle, mereka akan kena backstep oleh satu pasukan yang juga mencari ruang untuk milik masuk pada waktu ini, iaitu RRQ Ryu. Ya, tapi Vampire mereka telah pun melanggar pasukan V-Gaming. Chua masih lagi hidup, 1v1 di hadapan, satu DP dan juga satu M4, tapi berjaya untuk meratakan dengan penabrakan yang dilakukan oleh pasukan VP. Keyakinan yang tinggi, berjaya untuk mendapatkan kill yang begitu banyak untuk pasukan mereka dan sekarang ini Vampire merupakan pasukan yang paling terbanyak sekali kill untuk persigan kali ini. 8 mata singkir telah pun mereka kumpulkan sebentar tadi, tapi Microboy tembakan dilepaskan dekat situ. Nasib baik ada satu ataupun seketul batu yang boleh menghalang beliau daripada pemandangan Onyx Esports, tapi tidak berapa cantik daripada perspektif lain pula sebab memang betul-betul dia open kau-kau menyebabkan EVOS Reborn sekarang ini sangat-sangat tempang dengan kejatuhan satu demi satu pemain mereka. Nasib baiklah 2 orang pemain telah pun dihantar ke bahagian hadapan. Kalau tak, mungkin EVOS Reborn rata secara langsung. Itulah satu perkara yang sangat-sangat tidak optimum untuk mereka, manakala mereka masih lagi memerlukan mata yang sangat-sangat tinggi sebab tadi mereka terkeluar awal di pusingan yang pertama. Ya betul. Tapi sekarang AK juga baru saja mendapatkan satu kill. Onyx terpaksa untuk tinggal bersorangan. Yangon Galacticos menunjukkan satu kebaikan yang sangat-sangat baik sekali untuk pasukan mereka hidup dengan keempat-empatnya. Tapi ada satu lontaran bom tangan telah pun tiba di hadapan muka salah seorang pemain Onyx. Dia masih lagi hidup. Last player standing. EVOS ada lagi 2. Dan mereka sedang menyorok di salah satu, apa yang kita nak panggil ni ya? Longkang. Satu longkang kecil. Tempat yang agak baik. Masih lagi ada tempat pelindungan untuk beliau. Sambe hidup lagi. Dia sedang proning. Betul-betul di sebelah satu batu besar ini. Tapi Silence berjaya dapatkan satu knockdown. Dengan tembakan Scar L dia dapat lihatkan juga Parajin. Tapi tembakan daripada Parajin. Satu reflect yang begitu pantas menjatuhkan Silence. Begitu saja. Terus senyap dia. Ya, memang betul-betul terus Silence. Tapi itulah dia. Satu agresif push yang dilakukan oleh BN United dekat sini akan memakan diri. Terus saja dikeluarkan secara langsung di tempat yang ke-8 dengan 2 mata singkir. Meninggalkan 7 pasukan saya lagi dan Four Rivals. Satu-satunya wakil Malaysia masih lagi ada di circle-circle yang terakhir ini. Sembih berjaya untuk mendapatkan Lizard, tetapi Revival akan sempat untuk dilakukan oleh Red Face mungkin sebelum circle mula menghampiri ke arah beliau. Tapi nampak gaya macam dia akan membiarkan saja. Four Rivals tidak akan dapatkan circle. Terpaksa untuk berhadapan dengan pasukan Yangon Galacticos. Tapi Yangon macam dia tak kisah. Kita orang ada 4 orang player. Kita orang fokus untuk masuk dalam circle terlebih dahulu. Tapi one sec. Nyawa dia betul-betul lasit. AK telah pun terjatuh. Begitu juga dengan rakan pasukan beliau. Rata terus Yangon Galacticos. Memang tak boleh buat apa. Circle kecil macam ni. Tapi pada kau-kau. Tapi macam yang saya katakan Remy. Memang kedudukan Genesis Dogma Gits paling cantik secara senyap. Dan sekarang ni kalau kita lihat kan, mereka ada peluang paling terbesar untuk mendapatkan win-win chicken dinner. EVOS akan berjaya pula untuk menumbangkan Apple. Tapi sekarang ini Red Face terpaksa untuk terus pergi ke depan. Tapi Zone telah pun mula untuk berhenti mungkin. Tidak. Zone masih lagi bergerak. Tetapi Zone bergerak dengan agak perlahan dekat kawasan beliau. Dan sekarang Red Face ada peluang untuk reset kembali. Dia akan reload terlebih dahulu. Ada satu bagi untuk digunakan pakai GDG ID. Wow, sangat-sangat baik sekali.
peletakan mereka di kawasan yang tertentu dan Circle masih lagi berada di kawasan pihak mereka sekarang ini. Peluang yang terbesar untuk mereka mendapatkan winner chicken dia. Lihatkanlah serakan player-player yang ada untuk pasukan GDGID. Mereka mengambil kawasan sekeliling Circle kita yang seterusnya dan akan memberikan peluang terhadap kawasan-kawasan yang sedang beri bahagian kanan. Tetapi itu hanya ada 2 ruang saja untuk ditembusi. Mampukah mereka untuk menembusi satu tembok Cina yang telah pun dibina oleh pasukan GDGID? Namshin akan melihatkan saja pemain musuh tersebut dikeluarkan begitu saja, tapi Evos Reborn akan dikeluarkan di tempat yang keempat. Ya, kali ini kita akan dapat lihatkan pertarungan di antara 3 negara yang berbeza dalam top 3 ini. Satu dari Thailand, satu dari Vietnam dan satu dari Indonesia. Kelebihan dari segi nombor ada untuk pasukan GDGID dengan 4 orang pemain berbanding dengan pasukan Eagle Esports dan juga Vampire hanya ada 3 orang pemain saja. Tapi Circle akan lebih berpihak kepada pasukan Eagle Esports pada waktu ini dan mereka ada layering yang boleh dikatakan agak cantik untuk mereka hold atau untuk mereka memegang kawasan tersebut. Tapi para Jin, satu picking yang cuba dilakukan oleh beliau untuk melepaskan tembakan terhadap Debot telah pun dijaga dengan begitu baik sekali oleh Nietzsche pada bahagian belakang. Satu lontaran Lotus, adakah akan kena? Adakah akan memberikan damage? Tidak. Oh, Debot yang akan terjatuh. ya, para Jin telah pun bersedia dengan satu lontaran bom tangan beliau. Dia telah pun set mine tersebut dan berjaya untuk mendapatkan satu knockdown. Tapi Namshin akan cuba untuk mendapatkan Schwab. Schwab akan berjaya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namshin dengan satu bom tangan ditarik sekarang ini akan cuba untuk baling ke hadapan. Schwab sedang berada dalam pondok kecil tersebut tapi Fluke telah pun terjatuh di kawasan yang berbeza. GDGID, cantik sekali mereka di bahagian kanan, masih lagi belum disentuh tapi salah seorang pemain mereka telah pun terjatuh. 2 kill telah pun ada untuk pasukan ini, tapi lihatkanlah 4 lawan 3 lawan 1, tapi V ataupun Vampire hanya berbaki seorang pemain saja lagi yang berdiri, iaitu Siston. Belum lagi dikenal pasti kedudukan beliau. Manakala untuk pasukan Eagle Esports, mereka masih lagi bertahan dengan sangat-sangat baik. Ya, memang betul-betul bertahan di kawasan lereng yang mereka pegang. Memang kedudukan paling terbaik untuk pasukan mereka pada waktu ini. Dan sayang untuk pasukan GDGID sebab tadi Debot terjatuh disebabkan oleh satu masakan net yang dilakukan oleh para Jin. Tapi tekanan yang diberikan oleh Vampire telah pun memberikan peluang kepada pasukan GDGID untuk melakukan reset. Tapi masih lagi belum berjaya untuk melakukan revival tersebut. Sedikit terlewat sebenarnya untuk pasukan GDGID sebab sekarang ini Eagle Esports telah pun bersedia untuk melakukan tembakan balas. Dan itulah dia satu net dan begitu cantik sekali daripada Datcon akan menamatkan riwayat 2 orang pemain daripada pasukan GDGID. Sekarang ini advantage telah pun bertukar tangan menjadi milik pasukan Eagle Esports. Yap, tetapi sekarang ini Eagle Esports, Namshin tengah menarik satu bom tangan, satu lagi pemain sedang menarik satu bom api dan kedua-duanya dicari dan itulah dia. 3 pemain jatuh disebabkan bom tangan saja. Tinggal Snitchel bersorangan saja yang tinggal 3 lawan 1. Snitchel 1v3, kita lihatkan bagaimana dengan satu UMP digunakan pakai, tetapi satu bendabrakan yang baik. Rata sudah untuk mereka. Eagle Esports berjaya untuk mendapatkan winner chicken dinner untuk pusingan kita yang ketiga dengan begitu kemas, di mana mereka pada waktu-waktu akhir berjaya untuk dapatkan Circle. Ya betul, 14 mata singkir untuk pasukan